Okay, hai, Assalamualaikum, selamat pagi. Salam satu Malaysia, selamat Hari Malaysia pada semua warga Malaysia. Dan selamat bercuti. So hari ni Zata nak Zata dah janji tu, InsyaAllah Zata akan cuba buat live everyday dan share apa learning yang Zata dapat. Okay, hai siapa yang tengok dekat Instagram, hai siapa yang tengok dekat Facebook. Thank you sebab tengok. Dan kalau rasa benda ni bermanfaat, you all boleh tekan butang share. Sama-sama kita sebarkan kebaikan. Mungkin ada kebaikan yang boleh, dalam apa yang Zata nak share ni boleh bantu siapa yang kat luar sana. Waalaikumsalam Siti Khadijah. Okay, so hari ni topik dia Zata dapat idea daripada love letter yang Zata dapat daripada Aida. Topik dia adalah berkenaan dengan 4 kali 100 meter larian pecut kehidupan. So Zata nak tanya sahabat-sahabat kat sini. Oh, first time dapat tengok live Zata. Thank you. So insyaAllah Zata akan cuba live setiap hari dalam lebih kurang pukul 9.30 macam tu. So you all yang memang nak ikut live Zata, bolehlah set your time kan. Ataupun kalau tak sempat boleh tengok kemudian. Okay, so nak tanya, siapa pernah masuk acara larian pecut 4 kali 100? Tak kisahlah masa sekolah ke, sekolah rendah, sekolah menengah ke. Macam Zata memang pernah masuk acara 4 kali 100 meter masa sekolah rendah. Okay, and my dad also is a runner. Okay, so bila baca love letter yang Aida bagi tu, Zata boleh relate lah sebab pernah masuk kan. Kalau tak pernah masuk, siapa yang tak pernah masuk tu, mungkin you all boleh lepas ni boleh cuba tengok video dekat YouTube larian 4 kali 100 meter. So selalunya orang yang masuk acara 4 kali 100 meter ni, dia akan ada 4 orang akan lari berganti-ganti pas baton. Okay, dan larian kalau 4 kali 100, daripada you start lari sampai you habis larian tu, you kena pecut. Sebab dia distance dia sangat dekat. Okay, so apa yang Zata nak cuba sampaikan hari ni adalah macam mana kita boleh relate 4 kali 100 meter larian tu dengan kehidupan kita. Which Zata rasa bila Zata fikir-fikir balik apa yang cuba Aida share tu, memang sebenarnya betul dan memang sangat related. Okay, Siti pernah sekolah, Siti Khadijah pernah. Oh, wah, laju juga tu, dapat tempat ketiga. Okay, so sebenarnya bila kita tengok, kalau kita pernah lari ataupun kita pernah tengok orang lari 4 kali 100 meter, diorang akan lari, bila diorang dapat je baton ataupun siapa yang start the first orang pertama tu, dia akan terus pecut. Dia takkan fikir, takkan macam slow down, tak ada. Dia akan pecut terus sebab larian tu sangat pendek. Okay, so sebenarnya kehidupan kita ni pun, kita sebenarnya kena berlari pantas, dan kita punya matlamat adalah sebenarnya satu. Tak kisahlah semua orang. Okay, dan kehidupan kita ni kan makin lama makin laju. Kalau you, Zata tanya, you all perasan tak masa sekarang berlalu begitu pantas compare dengan masa zaman kita kecil-kecil dulu. Kalau kata you all, kita same age lah. Zata sekarang this year Zata 35. So Zata perasan masa sekarang macam sekejap je, dah habis sebulan. Rasa macam baru je New Year, ni dah bulan 9. Lepas tu nanti macam hari tu rasa sekejap je baru masuk bulan 9. Ni dah berapa hari, dah 16 hari bulan. Maknanya kita dah habis dah setengah bulan. And kalau kita tengok, kita dah habis dah pun setengah tahun. Nak masuk dah hujung-hujung tahun 2020 dah. Tapi kalau dulu kita rasa masa tu berlalu agak perlahan kan. So adakah kita perasan dengan kecepatan masa berlalu, dan juga adakah kita menggunakan masa yang berlalu dengan sebaiknya
whether kita setiap detik dan setiap saat yang berdetik tu, adakah kita make it count? Itu persoalan yang Zata tertanya-tanya dekat diri Zata lah. Waalaikumsalam Miza, thank you tengok. Okay. Dan hidup ni adalah satu perlumbaan, tapi sebenarnya perlumbaan kehidupan ni bukanlah perlumbaan yang kita selalu faham. Zata tak tahulah macam, sebab Zata, apa yang Zata sampaikan adalah berdasarkan pengalaman Zata sendiri. Bila Zata ada buat banyak mistake, but then mungkin kalau ada sahabat-sahabat sana memang daripada awal memang dah on track, Alhamdulillah, syukur dan tahniah Zata ucapkan. Tapi pada Zata rasa personally, bila Zata reflect balik kehidupan Zata, pada awalnya Zata sebenarnya memang terbabas jadi landasan yang sebenarnya. Okay, so that's why Zata rasa Zata nak share benda ni. Dan Zata rasa hidup ni adalah satu perlombaan, tapi sebenarnya kadang-kadang kita tersalah faham tujuan perlombaan kita tu. Maknanya finish line kita tu, kita kadang-kadang tersalah ataupun kita terpesona dengan benda yang fake. Contoh, adakah soalan kita mungkin boleh tanya, adakah kita mengejar benda yang betul? Adakah kita mengejar mengejar dunia ataupun kita mengejar akhirat? Adakah kita mengejar harta, pangkat dan famous, orang like semua? Atau adakah perlombaan kita tu, kita nampak kita punya finish line kita adalah syurga Allah yang kita kejar? Okay. Adakah benda tu kita dah betul-betul set? So kalau kita rasa kita dah tersalah letak finish line kita tu, mungkin kita boleh ada masa lagi untuk perbaiki. Dan sebenarnya Zata tak kata salah untuk kita mengejar dunia, tapi sebenarnya ultimate mengejar dunia ni adalah sebahagian, bila kita letak finish macam ni lah, bila kita letak finish line kita adalah akhirat, kita kejar akhirat, tapi along the way tu kita akan lalu dunia kan, betul? So kita, kalau kita bijak, seorang yang bijak, kita akan strive untuk dua sekali. Maknanya kita kejar akhirat, tapi along the way kita kejar dunia juga. Sebab kadang-kadang ada orang, dia rasa dia nak kejar akhirat sahaja, dia kata tak boleh, kita tak perlu pedulikan langsung pada dunia. Which is pada Zata personally, benda tu macam tak bijak. Sebab, dan Zata tengok jugalah, bila Zata belajar kan, even sahabat-sahabat Rasulullah pun, semua sahabat Rasulullah adalah orang yang berjaya di dunia dan di akhirat. Diorang sangat kaya, diorang jadi pemimpin. So tak salah sebenarnya kita untuk berjaya dekat dunia, tapi kita kena faham dan betul-betul letak dekat hati tu, benda yang dekat dunia ni adalah benda-benda perhiasan semata-mata, adalah menjadi alat untuk kita sebenarnya. Contoh dalam larian, mungkin kita gunakan benda yang di dunia ni adalah sebagai alat untuk kita pecut lebih laju lagi. Bukan bila kita berlari, kita nampak ke dunia, kita terlalu terpesona dengan dunia sampai kita berhenti berlari dan kita pergi track lain. Sedangkan kita sepatutnya kita pergi track jalan lari terus, tapi kita terlalu terpesona dengan keduniaan di sekeliling kita ni sampai kita lari ke salah tujuan. So benda tu yang Zata cuba sampaikan. Okay. So lagi satu yang mungkin Zata nak share, yang Zata rasa mungkin boleh beri perspektif pada you, yang Zata rasa macam apa yang Aida share ni sangat macam, bila Zata fikir, wah, bagus dia punya ni, which is, perasan tak bila kita dilahirkan, kita diazankan, tapi tak ada solat yang didirikan. Betul tak? Kan? Kita dilahirkan, tapi tak ada solat pun didirikan. Okay, tapi bila kita meninggal dunia, okay, kita kembali ke rahmatullah, kita disolatkan tanpa diazankan. You all perasan tak benda tu? Apa yang kita boleh dapat kalau kita faham lah di sebalik tu, sebenarnya azan yang dilaungkan semasa, atau iqamah yang dilaungkan semasa kita
kita lahir kat iqamah tu, iqamah yang dibaca oleh ayah kita masa kita lahir adalah untuk solat yang akan didirikan semasa kita meninggal dunia. Dan you bayangkan, sebenarnya kehidupan kita ni adalah antara jarak masa antara iqamah dan juga solat. Dan bila macam Zata fikir tu macam, wah, sebenarnya kehidupan ni sangat singkat. Bezanya, gap antara kehidupan kita adalah antara iqamah dan solat je sebenarnya. Dah sangat singkat. Bila fikir tu macam rasa, ya Allah, meremangnya, rasa takut. Macam rasa, ya Allah, adakah aku dah sedia dah guna gap masa tu dengan sebaik mungkin? Which is Zata rasa Zata memang sangat-sangat tak on track. So daripada situ Zata macam fikir, adakah kita sebenarnya fokus pada perlumbaan yang sebenar? Macam fikir, adakah kita betul-betul letak finish line kita tu kita macam kita lari, bila orang lari pecut, kita akan tengok kita punya finish line. Kita akan tengok orang yang kita nak pass baton next tu. Kalau kita pelari yang tengah-tengah, so kita akan tengok tu. Kita tak akan tengok kiri kanan. Selalunya orang yang lari pecut, dia sangat fokus. So macam fikir, so kalau kehidupan ni adalah larian pecut, adakah aku berlari dengan tengok finish lane yang betul, which is sepatutnya kita meletakkan Jannatul syurga Allah tu adalah kita punya finish line. Adakah betul-betul aku tengok, aku fokus ke benda tu kan? Adakah kita berlari pecut? Dan lagi satu kita boleh fikir, adakah kita betul-betul, sebab kita tahu masa kita sangat pendek, adakah kita betul-betul lari dengan sekuat hati, dengan pecut, atau sebenarnya kita tengah lari, kita berhenti tengok sekeliling, tengok kalau lari pecut kita lari fan, kita lari kat fan ke, atau kita terpesona dengan sekeliling kita. Kita nampak kalau orang lari pecut tu, nampak orang yang menyokong kita, kita macam, wah, kita belum layan orang menyokong kan. Padahal senang-senang kita tengah berlari ni, kita tak boleh berhenti kan. Tapi dalam kehidupan ni, kita tetap terfikir, bila kita tengah berlari, kita tengah menuju Allah ni, adakah kita terpesona dengan kehidupan kita? So untuk benda-benda yang distracted dekat sekeliling kita lah, macam kemewahan, benda-benda yang dunia kan. So macam tak salah untuk embrace benda tu, tapi kita tak sepatutnya berhenti dan lose focus. Kita fokus pada yang lain kan. Sepatutnya tak boleh lah. Okay, so tu antara yang kita mungkin boleh fikir lah. Dan adakah kita sedar, okay, bila kita berlari dalam kehidupan kita ni, kita berlari menuju Allah. Okay, dalam proses kita berlari pas baton ni 4x100 ni menuju Allah ni, adakah kita sebenarnya berlumba dengan diri kita sendiri? Kita bukannya berlumba dengan orang lain. So jadi apa yang Zata boleh simpulkan dekat sini, point tu adalah, bila kita tahu kita berlari ni, kita fokus pada kita setiap hari kita cuba perbaiki diri kita dan kita compare dengan diri kita semalam. So kita tak perlu nak compare diri kita dengan orang lain, sebab kehidupan orang lain berbeza dengan kehidupan kita. Apa yang dilalui oleh orang lain tak sama dengan kita, dan kita mungkin ada track kita sendiri, dan Allah memang dah tentukan, okay, kita akan lalui fasa-fasa ini untuk kita jadi sesuatu. Tapi at the same time, kita kena berusaha juga perbaiki diri kita kan. So okay, so kita tengok pula, cuba kita tengok balik kan, 4x100 meter. Dalam hidup kita pun, kita sebenarnya, kita dalam 4x100 meter kita ada pass baton, betul? So dalam hidup kita pun sebenarnya kita ada juga proses kita pass baton. But kita tak pass baton dengan orang lain, kita pass baton diri kita kepada diri kita sendiri. Okay, so maksudnya kita ada, setiap fasa tu kita pass baton tu adalah kita pass baton dalam fasa kehidupan kita. Contoh, tak boleh sekejap. Okay,
kalau lari 4x100 tu, so yang pelari pertama adalah di masa kanak-kanak. Okay. Dan pelari kedua adalah masa remaja, dan pelari ketiga adalah masa dewasa, dan pelari keempat adalah masa kita tua nanti. So, kat mana anda sekarang? Kalau macam Zata sebenarnya dah dikira masuk pada lap pelari yang ketiga lah. Okay. Dan kalau Zata reflect balik lah, bila fikir-fikir balik analogi lari 4x100 ni, masa pelari pertama Zata bermula dengan okey. Tapi masa pelari kedua tu, Zata memang rasa Zata sangat screw up my life. Zata rasa Zata even stop and berlari di track yang salah, kan. Banyak gila kesalahan yang Zata buat bila Zata fikir balik macam, ya Allah, apa yang aku buat ni. But then things kita tak boleh ubah, kan. But what we can do is actually kita boleh perbaiki pada pelari ketiga dan pelari keempat. Itu je kita boleh buat. So depends dekat you all lah. You all di stage mana sekarang? Adakah di pelari keempat? Kalau pelari keempat, definitely you memang kena pucuk habis lah. Dan nak habis dah, kan, depan kita. Ataupun di pelari ketiga. So that's make me think, buat Zata fikir, Zata kena buat yang terbaik pada larian ketiga. Kena make sure that I get enough energy. Kalau kita fikir berlari, kan, pelari ketiga memang kena pecut habis, sebab make sure that lari keempat tu dia akan smooth je. Contoh kalau kita tengok orang berlari, kan, kalau pelari 1-2 dah buat slack, pelari ketiga memang kena pecut habis, kena perbaiki balik, kena bina balik momentum tu supaya pelari keempat boleh habiskan larian tu dengan cantik. So sama juga dalam kehidupan. Bila kita realise, that's why pentingnya kita tengok balik, realise, okay, kalau kita realise larian pertama, kedua kita dah tak okay, gunakan larian ketiga ni untuk perbaiki. Memang you kena fokus habis. That's why macam Zata personally, sekarang ni memang Zata banyak spend masa, tenaga, wang ringgit cari ilmu yang sepatutnya, yang boleh bantu Zata untuk lari, terus habiskan larian Zata ni dengan baik. Fokus, betulkan fokus. Cari cikgu yang terbaik, carilah usaha. Jangan harapkan, memanglah orang kata hidayah tu milik Allah, but then kalau kita tak usaha untuk dapatkan, sebab Allah dah janji kalau kita tak usaha, dia tak akan ubah nasib kita. So kita sendiri kena usaha, cari hidayah tu. Okay, bila kita usaha, Allah nampak usaha tu, insyaAllah Allah akan bagi. Okay, so korang macam mana? Dah lag ke berapa? Apakah usaha korang? Okay, jom kita sama-sama reflect. Okay. Dan lagi satu yang kita boleh relate adalah bila kita tengok orang berlari 4x100, kan, akan ada pelari ni selalu akan ada coach. Lepas tu masa berlari dia akan ada penyokong, betul tak? Tapi macam mana dia ada banyak coach pun, tapi bila nak lari tu dia kena lari sendiri, betul tak? Dia tak boleh suruh coach dia lari, tak boleh suruh dia punya penonton lari, dia sendiri kena lari. So sama juga dengan kehidupan kita. Kita boleh ada coach yang sangat power, iaitu mak ayah kita, cikgu-cikgu kita, kita punya mentor. Tapi dan kita juga boleh ada orang yang kita punya penonton yang sangat menyokong kita, which is kawan-kawan kita dan keluarga dan orang tersayang. Tapi bila kita nak lari on track tu, it still depend on us. Larian kita adalah bergantung pada effort yang kita letak, usaha yang kita letak, kesungguhan kita. Kalau orang sekeliling ni pun usaha macam mana pun, tapi kalau kita tak ada effort, kita tak bersungguh, kita pun takkan habis larian dengan cantik. So pada Zata samalah. Contoh, kita boleh ada mak ayah yang sangat alim, mak ayah seorang ustazah, tapi kalau kita sendiri tak ada effort untuk belajar tentang agama, untuk memahami agama, untuk melaksanakan dan amalkan agama, kita takkan masuk syurga juga. Sebab tu Allah kata iman tu tak boleh diwariskan. Sebab tu kita kena usaha. Semua bergantung pada diri kita sendiri. Dan kalau pada yang punya keluarga yang mungkin tak begitu menekankan dari segi keagamaan, it's okay. Jangan rasa sedih, jangan rasa tertekan, jangan blame siapa-siapa.
tengok dari perspektif yang baik, sebenarnya larian tu still bergantung pada kita. Kehidupan kita still bergantung pada kita. Kalau even kita dapat mak ayah yang mungkin tak solat atau apa-apa, kalau kita pilih untuk perbaiki hidup kita, insya-Allah kita ni. Sebab tu that's why ada orang, kalau kita tengok mu'alaf, mak ayah dia mungkin tak Islam, tapi mereka sendiri sangat-sangat Islamik, sangat-sangat so dia pilih kehidupan dia macam mana. So kita pun kena buat macam tu. Okay. Dan okay, so lagi satu yang kita kena, yang last Zata rasa tak nak share, yang boleh kita reflect, yang boleh kita fikir-fikirkan adalah, jadi selama ni adakah kita berpenat lelah berlari pada track yang betul, atau penat lelah yang, sebab kalau kita berpenat lelah berusaha di atas track yang betul menuju finish line yang betul, which is syurga Allah, kita akan rasa nikmat di hujungnya. Nikmat tu sangat berbaloi dan ending dia kita akan masuk syurga, insya-Allah. Tapi kalau kita berlari pada track yang salah, finish line kita salah, kita akan hanya rasa penat, kita akan rasa kecewa, dan end up kita berada di neraka, which is na'udzubillah. Okay, so that's why kita kena sekarang data sendiri pun macam everyday kita kena reflect. Adakah kita setiap hari sebelum tidur, Bunda Muhaya selalu pesan, kata sebelum tidur kita kena maafkan semua orang, minta maaf dengan pasangan kita, send love, and reflect balik. Hari ni adakah aku berlari pada track yang betul? Apa yang aku buat? Adakah aku terpesona sangat dengan kehidupan, keduniaan? So reflect balik. So bila you reflect sebelum you tidur, then you realise, oh, kalau ada mistake, besok kita perbaiki diri. Sebab pelarian ni adalah perlumbaan ni adalah perlumbaan antara diri kita sendiri. Setiap hari kita perbaiki diri kita sendiri. Dan kalau kata kita dah tersasar jauh, it's okay. Maknanya bila you terfikir untuk berubah tu, maknanya Allah bagi hidayah, Allah masih lagi sayang kita dan tarik kita pada landasan yang sebetulnya. You still have time. Okay? So itu sahaja yang Zata nak share hari ni. Dan Zata doakan kita sentiasa diberi hidayah dari Allah untuk sentiasa ada rasa untuk reflect, untuk muhasabah diri, untuk tengok balik kehidupan kita hari demi hari. Dan kita ni manusia memang tak salah, tak lari dari melakukan kesilapan, tapi adakah bila melakukan kesilapan tu kita sedar, kita taubat, kita perbaiki? Sebab Allah sayang dan Allah suka hamba-Nya yang mohon ampun, mohon taubat dan perbaiki diri. Sebab memang takkan ada orang yang perfect. So it's okay kalau kita buat silap, tapi kena fikir. Tapi jangan sampai kita rasa, bila kita buat silap kita tak rasa apa-apa, kita tak rasa bersalah, kita tak rasa berdosa. Itu bahayalah. Okay, so itu je Zata nak share hari ni. Thank you pada yang tengok. Thank you so much. InsyaAllah besok Zata akan live lagi lebih kurang waktu yang sama. Share benda lain lah yang mungkin Zata terfikir dan Zata nampak, belajar. Zata doakan perjalanan anda semua sentiasa diberkati Allah. Semoga larian kita ini berada di track yang betul dan kita sangat fokus, dan sentiasa Allah beri hidayah supaya kita terus tengok pada titik akhir yang betul. Dan Zata minta maaf jika apa yang Zata share ni salah ke apa, sebab Zata memang bukanlah seorang yang sangat pandai agama. Tak, Zata just share dengan niat nak memberi kebaikan dan manfaat pada orang lain. And personally Zata sendiri dah melakukan banyak kesilapan, dan Zata sangat-sangat berdoa supaya orang lain tak buat kesilapan yang sama dengan Zata. Dan hai Huda, Assalamualaikum. So thank you so much and jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.